ilmu rumah tangga. Ilmu tu luas. Tapi bila sebut tentang ilmu ni, orang sering mengaitkan dengan peperiksaan, lagi-lagi peperiksaan. Sedangkan itulah mungkin perkara yang mungkin dibenci pada zaman sekolah bagi orang. Betul. Saya sampai sekarang menjadi igawan sebab bila cakap pasal sekolah, periksa. Sekolah periksa. Jadi kita tak gunakan sekolah tu untuk menuntut ilmu yang lain. Kita cuma fokus kita cuma satu, periksa. Jadi sedangkan kemahiran hidupnya macam-macam boleh kita belajar kan. Jadi kita nak bincangkan bersama dengan Datuk M, Datuk Dr. Mahmud hari ini berkaitan dengan hidup berilmu. Mungkin saya nampak di saya maksudkan tadi mungkin nampak luas sikit maksudnya, tapi mungkin Datuk, mungkin seperti mana yang kita saya dengan Fitri dan Eli cakap tadi, macam-macam kita cerita pasal orang kata menuntut ilmu ataupun tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Kenapa negeri China dan kenapa sampai nak menuntut ilmu ke jauh begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali ada beberapa asas yang kita kena sama-sama fahami, atau kita kena wavelength kena sama dulu lah. Yang pertama sekali, ilmu ni boleh bagikan sama ada reveal knowledge ataupun acquired knowledge. Reveal knowledge ni adalah ilmu-ilmu wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat kepada rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah tentulah dia transcends, dia melepasi batas pemikiran manusia. Kerana batas pemikiran manusia itu Tuhan dah beritahu dah, wa ma utitu min ilmi illa qalila. Aku tak bagikan ilmu kepada manusia ni melainkan sedikit. Sedikit pada Allah tu pun banyak untuk kita dah ya. Lepas tu yang kedua, asas yang kita kena faham adalah talabul ilmu fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib ke atas setiap orang Islam. Jadi maknanya sudah tentu ada kelebihan kepada orang berilmu berbandingkan orang yang tak berilmu. Seumpama orang yang mempunyai lampu suluh dengan lampu suluh dalam keadaan dia berjalan dalam waktu malam ya. Maknanya ilmu ni menjadi penyuluh pada kehidupan. Jadi kata-kata yang Fitri ke Eldi ke Zakia cakap tadi, semuanya itu adalah merupakan quotation ataupun ungkapan-ungkapan yang memberikan motivasi kepada kita untuk kita memikirkan lebih lanjut apakah dia dimasukkan ilmu, apa dia dimasukkan tarbiyah atau pendidikan, dan bagaimanakah kita boleh memanfaatkannya untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Saya nak komen sedikit tentang kata tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri China. Ada banyak alasan. Yang pertama sekali, bayangkan daripada Saudi nak pergi kepada negeri China satunya jauh. Maknanya lebih jauh kita ada pengorbanan sama dari masa, tinggalkan anak isteri dan seumpama. Dan sebenarnya kita pergi di perantauan tu tidak ada sesiapa yang kita harapkan melainkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu siapa di sana, tak kenal siapa, tidak ada kontak, tidak ada networking ya dalam masa demikian. Tetapi kalau kita sekarang ini kita pergi ke negeri China dalam keadaan ini, saya berpeluang ke negeri China dan saya melihat ada beberapa perkara yang saya rasa lah. Satu, dari sejarahnya tamadun keilmuan telah mula lebih dahulu berada di China. Kertas dah ada di China, alat-alat tulisan dah ada di China. Ketiga itu. Tetapi yang mengagumkan saya baru-baru ini adalah melihat dari segi bagaimana orang-orang China ini dia mendokumentasikan sesuatu maklumat. Dokumentasi maklumat itu sangat tepat. Sehingga sebab itu sampai sekarang ini pun, kalau orang-orang Cina yang berada di luar negara pun, mereka boleh trace dia punya ancestor dan ataupun nenek moyang mereka kerana ada dokumentasi yang demikian. Jadi Allah Alam apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu beliau saja yang mengetahuinya lah. Jadi saya rasa untuk asas-asas perbincangan hari ini, saya rasa beberapa perkara kita kena lihat. Misalnya, satu hadis yang sangat popular, misalnya apabila malaikat datang bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanya, dan kemudian Rasulullah menjawab dan ia mengiyakan jawapan tersebut. Tapi dalam hal itu ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Yang pertama sekali, malaikat tadi dalam keadaan bersiap sedia, kemas, betul-betul ada menunjukkan minat bertanya walaupun dia tahu. Dan Rasulullah juga menunjukkan takzimnya dan ada hubungan antara guru dan murid demikian ya. Jadi pagi ini barangkali boleh kita bincangkan sebagai asas dia, sebagai permulaannya dalam menuntut ilmu itu ada beberapa parameter ataupun kriteria yang kena ada kepada guru, kepada murid, kerana akhirnya kita harapkan ilmu yang diperolehi itu tadi benar-benar menjadikan satu senjata kepada dia untuk kebaikan. Jadi kriteria yang kita perlu ambil kira dalam menuntut ilmu ni. Ya. Yang pertama sekali macam saya katakan tadi, sebagai orang Islam kita kena percaya bahawa ini motif dia ialah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ialah ilmu ini dia selepas macam saya kata tadi, satu reveal knowledge, satu acquired knowledge. Acquired ini boleh kita dapatkan secara formal ataupun informal. Ada orang tu selepas mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit, kemudian baru mendapat ilmu dia dan dia mendapat satu hikmah dan gambaran yang cukup luas ya.
adalah lebih manasabah dan baik kalau kita mengambil pengalaman orang itu untuk kita terapkan terus. Kenapa kita nak invent a new wheel? Jadi macam saya katakan tadi, yang pertama sekali kita kena percaya bahawa menuntut ilmu adalah sesuatu yang noble, sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat dihormati. Kerana orang yang berilmu ini ditingkatkan oleh Allah SWT beberapa darjat. Sama ada dari segi pandangan umum ke atas kebijaksanaan dia atau kebolehan dia, sehingga kan kita tahu bahawa seorang yang namanya guru, sampai dia meninggal pun kita panggil cikgu. Macam saya sampai sekarang pun saya panggil, saya punya guru-guru masih cikgu. Dan kita sebagai murid sampai kita dah dewasa, sampai kita dah anak, ada cucu pun, kita diminta mendoakan kepada ibu bapa dan guru-guru kita. Dan kita pun Allah SWT memberikan jaminan ilmu yang dia manfaatkan itu akan ada sebagai amal jariah. Jadi menuntut ilmu adalah satu yang noble. Sebagai ini bermakna sebagai satu motivasi atau motif atau untuk menggalakkan orang belajar. Dan suatu tentulah saya katakan tadi beberapa darjat. Sebab itu kita lihat kajian-kajian dia menunjukkan bahawa orang yang mempunyai ilmu, pendapatan mereka jauh lebih berbeza daripada orang yang tidak berilmu. Sama ada ilmunya dari segi qualification atas kertas ataupun atas skill dia atau pendidikan. Sebab itu bila dibuat perbandingan, agama-agama lain atau ideologi-ideologi lain tidak mempunyai satu arahan secara tegas tentang menuntut ilmu. Tetapi mereka itu betul-betul menuntut ilmu. Misalnya orang-orang Yahudinya, memang kita geram dengan Yahudi, tapi kita lihat bahawa penampilan mereka dalam ilmu sangat tinggi. Akhirnya mereka menjadi orang yang maju, orang yang dihormati dan sebagainya. Walaupun kita marah, sebagai orang Islam saya sangat marah sebab itu berkaitan dengan kita punya empati atau emosi kepada sesama beragama. Lepas itu yang kedua, didapati dalam dunia dari segi pendapatan per tahunan, bahawa yang paling banyak, yang paling tinggi Yahudi. Yang kedua orang Kristian. Yang ketiga orang Buddha. Yang keempat orang Hindu. Terakhir baru orang Melayu atau orang Islam. Ini satu ironi sebab kita diarahkan untuk ilmu. Jadi saya rasa mungkin kita boleh fikirkan bersama-sama, muhasabah diri. Kita kena jujur. Sebab itu saya ada 10 ungkapan yang cerita. Yang pertama sekali sincere. Kita kena jujur. Jujur siapa yang jujur? Sama ada si pemerintah, dan seperti guru, dan seperti murid. Kita kena jujur dalam menuntut ilmu. Dan kejujuran ini sangat dituntut kerana seorang yang membuat secara jujur, secara amanah ini, dia akan ada ikhlas. Dia tidak rasa, gaji sikit. Memang betul sekarang kalau tengok guru-guru yang kita kesian dengan beban kerja begitu banyak, nak buat filing, gurulah juga sebagai kerani, gurulah juga sebagai pion kata orang. Semua guru kena buat. Tetapi kalau kita lihat dari segi sincerity tadi ada, amanah tadi ada, maaf cakap kadang-kadang separuh tu dia dua kena ada sama. Murid pun kena sincere. Dia nak pergi sekolah pun kena sincere nak pergi sekolah. Dia kena jujur pergi sekolah, tak macam sekarang ni yang tuangnya, yang macam-macam cerita itu bab yang lain. Lepas tu yang kedua macam tadi, motif dia apa? Matlamat dia apa? Dia mestilah matlamat itu tadi untuk mencari ilmu, kerana kalau orang Islam tu kena Allah Ta'ala. Kalau yang tidak bukan beragama Islam tu atas niat dia lah. Dia nakkan supaya meningkatkan pendapatan di akhir kehidupan dia, merubah kehidupan keluarga dia. Kerana ilmu pendidikan adalah stepping stone atau batu loncatan untuk merubah. Sebab kita dapati bahawa begitu banyak contoh kerajaan memberikan penumpuan kepada pendidikan, membawa dulu kita ada sekolah asrama penuh, ambil anak-anak yang berilmu, yang ada intelligence, yang ada kebijaksanaan, tapi tidak ada peluang. Bagi mereka peluang, dan akhirnya sekarang kita dapati begitu ramai anak-anak Melayu yang mempunyai keterampilan yang begitu bagus. Lepas itu kita mesti juga mempunyai inovasi. Guru mesti ada inovasi, murid mesti ada inovasi. Kalau kita tidak ada inovasi, kita tidak rasa seronok dalam belajar ni. Sebab itu kita dalam sistem pendidikan kita ada khusus bahagian teknologi maklumat, teknologi pendidikan dan sebagainya, kerana kita nak menyediakan motivasi atau inovasi-inovasi tertentu. Sebab daripada inovasi inilah kita akan melahirkan satu keseronokan dalam belajar. Bila seronok belajar ni tak rasa lama. Sebab saya masih ingat lagi bila guru-guru yang memang dia kadang-kadang pendekatan yang digunakan tu membosankan. Termasuk dari si presentasi. Kadang guru ni tengok pun bukan dengan selekeh, tapi dia tidak presentable. Jadi benar-benar itu penting sebab kita dalam inovasi ini dua cara. Tapi sekarang tengok budak-budak sekarang ni, dia inovasi dia nak menipu ada. Dia macam-macam cara buat yang macam pernah keluar dalam TV3 dia gunakan pen dan sebagainya. Lepas tu yang keempat, kita akan ada loyalty ataupun kesetiaan kepada siapa. Kalau sebagai guru dia kesetiaan kepada kerajaan, anak murid pun setia kepada sekolah, setia kepada kerajaan dan sebagainya. Kesetiaan ini sangat penting.
Sebab dia bukan saja kesetiaan kepada atas asas tadi, tapi juga kesetiaan kepada ilmu. Kesetiaan kepada ilmu maknanya apa? Kita kena setia dan juga mengambil ilmu tersebut dengan niat dan untuk tujuan kebaikan. Jangan kita, ada ilmu kita tak sedia. Sebab ilmu ni sifatnya adalah merubah, dia transform manusia. Jadi kalau tidak setia dengan ilmu, maka ilmu ini akan menyebabkan kita berlakunya penyelewengan dan sebagainya. Sebab itu susah dengan kita ada yang white collar dan sebagainya. Sebab ilmu tadi tidak dibuat secara bagus. Lepas tu kita kena ada empati antara murid dengan guru ni. Dia ada rasa salih faham, memahami. Anak murid pun faham. Kalau cikgu mungkin selambat nak periksa kertas dia, mungkin cikgu banyak kerja dan sebagainya. Lepas tu begitu juga cikgu ataupun guru kena memahami murid. Tapi sebab itulah dalam hal ini kena ada betul-betul rapport ataupun ta'aruf atau kenal-mengenal satu sama lain. Tapi kadang-kadang tu kita kesian juga dalam satu kelas sampai 50 orang, mana masa cikgu nak kenal. Begitu juga anak murid, kita kena kenal sesama kawan kita, baru kita ada rasa setia kawan, nak rasa bantu mana yang menggalakkan. Betul. Tapi sebenarnya itu inisiatif masing-masing juga. Sebagai seorang guru, dia walaupun dia terpaksa berhadapan dengan guru, tapi dia kena untuk menjadikan benda itu menarik. Dan sekali yang dibincangkan tadi membentuk satu kataan smile. Ilmu itu satu yang membuat kita rasa tersenyum dengan memberikan kita manfaat. Dan kita akan ada satu lagi kataan yang akan dibincangkan di Peralusi lagi oleh doktor. Kita akan rehat seketika, kembali selepas ini di Motivasi Pagi MHI. China. Sekarang ni orang pergi ke China untuk melancong, untuk cari ilmu. Dan kemudiannya beli tiket China ke shopping. Itu dia. Dan sekarang ni pun ilmu itu sesuatu yang perlu dibeli, bukannya ada dengan percuma. Menyebabkan ramai orang yang mungkin mengalah untuk menuntut ilmu ni. Kalau dulu zaman peperiksaan, ilmu pun dianggap sebagai sesuatu yang membebankan. Dia dah masuk ke alam yang pekerjaan, ilmu itu sukar untuk sedangkan nak baca surat khabar hari-hari pun ada juga yang tak melakukannya. Jadi macam mana kita nak memberikan sesuatu yang lebih impak kepada kehidupan kita, sentiasa mencintai ilmu dan juga menghormati ilmu, bukannya buku letak di bawah kaki dan sebagainya. Betul. Jadi macam saya kata tadi, dalam arahan beragama, ilmu itu kita kena tuntut. Sebab itu kata pepatah Melayu, yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Kerana walaupun orang Melayu itu tahu sifat yang bulat tu memang bergolek, yang pipih akan melayang. Maksudnya, kata bulat pun takkan bergolek kalau tidak digolekkan. Maknanya ilmu itu takkan datang sendiri, melainkan kita kena usahakan. Kita cari. Kita kena cari. Sebab itulah kita tahu bahawa dalam mencari itu, asas tadi yang saya kata tadi, saya kata smile, kata Fetri, itu sincerity, motif kita, motivation kita dan sebagainya, monitoring dan sebagainya. Lepas itu inovasi guru-guru dan anak muridnya, loyalty dan juga empati. Tetapi yang lebih utama yang saya kata awal tadi adalah kita mesti menganggap bahawa ilmu ini satu yang noble, satu yang sangat bagus dan sangat baik, sangat mulia. Dan kemuliaan ilmu itu menyebabkan seseorang itu menjadi mulia apabila ia memiliki ilmu. Kita kena lihat bahawa macam mana hubungan yang sangat mutual symbiosis antara ilmu dengan manusia. Sebab itu kita katakan tadi bahawa kita untuk ilmu ini supaya kita menjadi orang yang mulia. Sebab itu dalam kehidupan Melayu kita panggil orang ini orang budiman. Dan dia berkata dua perkataan, budi dan iman. Budi ini adalah perkataan ilmu dan aplikasi kepada ilmu tersebut. Orang tidak ada artinya dia orang berilmu tetapi tidak berbudi dan tidak mengamalkan ilmu dia. Dan sesuatu itulah dia kena berkaitkan dengan iman. Sebab itu namanya budiman. Orang yang budiman ni adalah orang yang bijaksana, orang ilmuwan, tetapi dia tetap patuh kepada arahan Allah SWT. Sebab itu istilah-istilah Melayu ni sangat menarik. Kita kena anggap bahawa menuntut ilmu satu yang sangat noble. Lepas tu macam kita katakan tadi, dalam menuntut ilmu ini kita kena ada rasa caring kepada diri kita, caring kepada orang lain, berkasih sayang atas dasar ilmu. Dan kita dalam hal berkasih sayang ini, saya rasa lah, sebab itu dalam macam mana keadaan pun ada dinamakan sebagai kemerotan itu tanda kasih, tanda sayang. Bukan sebab itu dulu kalau cikgu rotan tu memang kita rasa bukan cikgu marah, bukan cikgu benci kita, tapi kita tahu cikgu sayang dengan kita. Sebab cikgu berjaya mengenal pasti kelemahan kita dan kesalahan kita untuk diperbaiki. Saya rasa dulu saya punya satu orang arwah dari guru saya menjadi esko ke Negeri Melaka. Dia sampai di akhir tu, makmur ada saya tak dapat rotan kamu sekali, saya tak puas hati. Saya tak dapat cuba. Saya kata, kenapa cikgu? Saya tak mungkin kamu tak ada kesilapan. Juga dia guru matematik. Saya akhirnya satu kesilapan saya itu saya tak bawa buku sekolah. Dan sampai sekarang saya ingat dan saya kenang dia. Sebab apa? Saya tahu bahawa dia bukan nak cari kesalahan, tapi dia kata bahawa dia nak bagi tahu mesejnya ialah manusia akan buat kesilapan. Jangan kita rasa bongkar. Walaupun bukan memang saya seorang yang betul-betul meminati matematik dan dia tahu ini kalau tak kena rotan dia jadi budak sombong kan dia. Dan saya bersyukur kepada pendidikan tersebut sebab ini hubungan kita dengan guru. Saya
itulah kadang kita mendoakan kepada guru saya. Jadi kita kena rasa bahawa itu satu yang dia care kita, dia betul-betul mengambil berat tentang kita. Lepas tu kita juga kena tahu dalam menuntut ilmu, hubungan guru dengan murid, dengan environment dan sebagainya, dia mestilah juga kondusif. Sini kondusif lah. Tempat itu mesti tempat yang sesuai untuk belajar. Tak boleh kita belajar tempat yang tidak sesuai. Sebab itu saya harapkan anak murid jaga tempat tu, kebersihannya, susunan atur kerusi meja dia. Saya dulu kalau dalam zaman sekolah, sebelum masuk tu cikgu saja jalan, saja gabur tingkap. Tengok ada habuk ke tak? Ada habuk satu kelas. Persekitaran tu kena sihat, bersih. Kalau bising, cikgu tak mula belajar, tak mula mengajar. Semua diam, semua dah bersedia, baru berdoa dan sebagainya. Saya rasa ini kena kita kondusif dalam keadaan belajar. Nilainya berbeza dulu dan sekarang. Saya rasa ya nostalgia kita lah Fitri. Mungkin Fitri muda sangat bandingkan dengan saya yang dah mengalami demikian dalam keadaan demikian. Lepas itu kita kena ada attention. Anak murid kena ada attention. Dia kena memberikan penumpuan sepenuhnya. Saya sangat tertarik kepada kecemerlangan yang pernah kita wawarkan Nur Amalina. Saya berpeluang bertanya dengan dia, bawa ke rumah, saya lihat bagaimana dia menumpukan perhatian. Sehingga dia berjaya dalam keadaan bising muzik sekalipun dia boleh konsentrate. Sebab itu anak murid kita kena ada konsentrasi. Memang kita tahu bahawa concentration span ataupun hayat yang boleh kita nak menumpukan perhatian itu masing-masing berbeza. Sebab itu kita kena belajar cara macam mana meningkatkan daya atau kemampuan kita untuk konsentrate. Sebab saya percaya bahawa seseorang yang menumpukan perhatian dalam kelas, paling tidak dia akan dapat 85%. Jadi bila balik itu kita boleh buat enforcement ataupun peningkatan dan semula dengan kita cara mengulang-ulang kaji semula, bertanya dengan kawan. Sebab ilmu ni Fitri, hebatnya ilmu ni makin kita bagi pada orang, dia makin bertambah. Sama ada bertambah dari segi keberkatan atau bertambah dari segi keterampilan dan pemahaman kita. Kita jangan lokek. Kedekut ilmu kita akhirnya kita akan jadi terkongkong dalam satu keegoan sendiri. Sebab tu ilmu ni jangan kedekut, dapat ilmu bagi pada orang, sampaikan kepada orang, cerita dengan orang. Dan kita makin bercerita makin mendapat manfaatnya ya. Dan sebab tu kita kena yakin tadi bahawa ilmu kita sampaikan kepada orang yang orang amalkan ada kebaikannya, kita ni dinamakan sebagai amal jariah. Lepas tu kita mesti ada reliability ataupun keboleh percayaan antara murid dan guru. Kalau cikgu kata dah buat kerja dah. Sebab saya tengok terutamanya di kalangan mereka yang belajar di peringkat asas ya. Bagaimana anak murid ni disuruh buat gundalan, baca ni tulis 1 sampai 60 kali kena ulang. Kadang anak murid kena reliable, kena tulis. Kadang jangan tipu sebab ada sebabnya kenapa kita kena ulang-ulang demikian. Sebab itu kita lihat dalam kehidupan beragama, terutama agama Islam, semua benda itu dibuat dalam ulang-ulang. Macam kita kalau kita seorang suka dengan seorang tu, kita ulang-ulang kata I sayang kat you, I cinta lu, I care you, sebagainya. Dan ini akan akhirnya akan menyentuh perasaan dia. Ini kita kena ada reliability. Dan sesuatu yang akhirnya kita panggil ia mesti berkesan tapi efektif. Semua sistem tadi tidak ada artinya kalau tidak ada efek keberkesanannya. Jadi kita kena lihat bahawa pertama tadi dari segi sistem yang kena ada, sistem pendidikan yang bagus dekat Malaysia. Lepas itu yang kedua pada guru dia dan kepada murid dia, supaya ia delivery dia ataupun kemampuannya untuk menyampaikan ilmu tadi betul-betul berkesan. Sehingga akhirnya ia boleh merubah anak murid, merubah manusia. Sebab kita percaya bahawa anak murid ini adalah generasi yang akan datang, jadi pemimpin yang akan datang. Kalau kita nak lihat sama ada negara kita berjaya ataupun hancur masa depan, lihat kepada anak murid ini. Kerana anak murid ini seorang yang jujur, seorang yang dipercayai, gurunya amanah. Saya yakin bahawa negara kita akan cemerlang dan boleh menjadi satu negara yang dihormati kerana keterampilan kita dalam apa keadaan sekalipun. Dan suatu itulah macam saya katakan tadi, kita akan lahir sebagai towering personality atau manusia yang budiman kerana kita mengamalkan dengan ilmu yang kita ada dan kita tidak lupa iman kita kepada Allah SWT, insyaAllah. Jadi kita tengok urusan yang betul lengkap sekali. Anak ambil yang tiba-tiba yang boleh digunakan untuk diaplikasi dalam kehidupan. Dalam apa pun ilmu itu sebenarnya boleh merubah kehidupan kita dan meletakkan kita dalam sesuatu tahap di dalam masyarakat. Okey. Dan sekali saya mintalah kepada Datuk untuk memberikan ucapan mereka untuk menaikkan lagi semangat penuntut kita pagi hari ini. Silakan. Jadi sidang hadirin sekalian, sidang pendengar, saya rasa bahawa kemerdekaan adalah satu aset, kemerdekaan adalah satu harta yang patut kita pertahankan. Dan mestilah kita merdekakan pertama sekali diri kita, kita merdekakan keluarga kita dari segi fikiran, dari segi amalan, dan kita percaya bahawa dalam meneruskan kemerdekaan ini kita dituntut supaya taat setia kepada negara dan kesetiaan kita itu mestilah
kesetiaan yang tidak berbelah bagi untuk mempertahankan tanah air kita supaya tanah air kita ini terus cemerlang dan insya-Allah negara kita akan dihormati oleh masyarakat dunia. Itu dia ucapan yang benar sekali. Dan teruskan kibarkan jalur gemilang walaupun mana kita berada, dan teruskan hidup berilmu, kerana untuk jadi bangsa yang berjaya, bangsa yang di badan tinggi, kenalah berilmu. Kalau kita mundur, akibatnya Negara akan mundur, semua akan mundur. Semuanya tak jadilah bendanya kalau benda ni kalau mundur kan. Baiklah Doktor, terima kasih Datuk kerana bersama kami pada pagi ini ya Datuk. Dan kita akan bersama rakan setugas di studio A untuk memberikan paparan terkini bagi ini. Sambil anda menjamah makanan mungkin dapat saksikan berita. Haizi, apa khabar?